Pengurusan strategi adalah satu konsep yang asalnya ada dengan ketenteraan. Pengurusan strategi berkembang dari konsep strategi yang digunakan dalam organisasi ketenteraan. Perkataan strategi yang mula-mula digunakan dalam bentuk Yunani iaitu bahasa Yunani yang menggunakan strategi yang membawa maksud sebagai angkatan tentera dan kepimpinan. Mengikut Queen 1980, konsep strategi dalam organisasi ketenteraan digunakan untuk pelbagai tujuan seperti merangka objektif organisasi, mengakal inisiatif, menentukan sumber organisasi dan pilihan, kefleksibelan, koordinasi dan komitmen. Penggunaan konsep strategi dalam pertubuhan organisasi juga adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada peringkat awalnya, ahli-ahli beranggapan hanya menyifatkan pengurusan strategi sebagai satu proses yang penting bagi merangka strategi dalam organisasi-organisasi perniagaan yang besar sahaja. Pada masa yang sama, konsep-konsep seperti strategi korporat, polisi, rancangan jangka panjang, rancangan korporat, rancangan strategi dan proses pembuatan yang digunakan secara silih berganti untuk pengguna kepada konsep pengurusan strategi. Syarikat The Herbs ni mula-mula sekali dia ditubuhkan pada September 2010 yang beralamat di lot kedai tingkat 2 yang mana pada masa tu dia just ada seorang je pekerja dengan 4 produk asas iaitu bedak, lipstick, produk pelansingan dan minuman kesihatan lelaki dan wanita. Dan sekarang diorang dah pun berpindah di Wisma The Herbs yang mana lagi luas, lagi maju and lagi selesa untuk para pekerja. And apa yang menariknya tentang syarikat The Herbs ni, kesemua produk yang dihasilkan, diorang mempunyai kilang diorang sendiri yang diberi nama Alif's Herbs Manufacturing. Okay, so semua produk diorang dihasilkan di kilang sendiri dengan menggunakan 100% herba. Okay. Lepas tu produk-produk The Herbs ni kita boleh dapatkan dengan harga yang sangat rendah iaitu RM15 di pasar malam ke, pasar tani ke, farmasi atau kedai-kedai jamu. So produk-produk keluaran The Herbs ni sangat berpatutan untuk semua golongan. Dan pada tahun 2012 merupakan tahun kemuncak bagi syarikat The Herbs di mana diorang berjaya bernaung di bawah syarikat Sendirian Berhad. Saya akan terangkan tentang visi, misi, matlamat dan objektif syarikat The Herbs. Yang pertama ialah visi syarikat The Herbs ni ialah menjadi syarikat yang single level yang mengeluarkan produk kecantikan dan kesihatan dengan konsep yang terbuka, yang lebih mudah dan ringkas sekaligus mempunyai sistem yang terbaik dari segi pengurusan, keberkesanan, kualiti serta harga yang berpatutan yang mampu dimiliki oleh semua golongan sekaligus dapat menjana pendapatan serta keuntungan bagi kedua-dua belah pihak iaitu pengeluar dan peniaga. Okey, misi diorang pula ialah untuk membantu golongan wanita dan lelaki yang mengalami masalah kesihatan dalaman dan luaran untuk tampil lebih yakin dan bergaya di samping membantu mereka menjana pendapatan yang lebih lumayan. Okay. Matlamat syarikat The Herbs pula ialah membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk penjagaan kesihatan sama ada dalam dalaman atau luaran dengan harga yang mampu milik. So, maksud kat sini ialah diorang nak bantu golongan yang bermasalah dari segi kesihatan, tak kisahlah dari segi dalaman atau luaran dengan produk. Seterusnya pula ialah objektif syarikat The Herbs. Objektif syarikat The Herbs ada 7 perkara. Yang pertama ialah membantu masyarakat merawat wajah dari luaran dan dalaman. Yang kedua, memberikan perkhidmatan selepas jualan. Maksudnya lepas diorang menjual, diorang akan guide pengguna untuk menggunakan produk-produk diorang. Yang ketiga, mempunyai konsep kedai yang kemas, menarik, bersih dan ceria. Yang keempat, memberikan produk yang terbaik untuk pelanggan untuk jangka masa panjang. Yang kelima ialah mengedarkan produk kosmetik, kesihatan dan kecantikan semua produk yang terdapat di pasaran khususnya Malaysia dan menjadi sebagai kedai semua dalam satu bagi memudahkan pengguna. So, diorang ingin buat satu kedai yang mempunyai macam-macam jenis barangan. Yang keenam ialah membesar menjadi sebuah syarikat Sendirian Berhad. Yang terakhir ialah menjadi sebuah syarikat Bumi Putra yang berdaya saing dan kompetitif dalam perniagaan yang sangat mencabar. Carta organisasi bagi syarikat The Herbs Healthy Sendirian Berhad
adalah bagi paling atas adalah Executive Directors. Di bawahnya ada Chief Executive Officer dan terbahagi kepada 8 department. Yang pertama adalah Creative Department, Business Department, Finance Department, HR ataupun Admin Department, Operation Department, OC atau R&D Department, seterusnya Sales dan Marketing Department, akhir sekali adalah Logistic Department. Ahli lembaga pengarah bagi syarikat DHerbs Healthy Sendirian Berhad adalah Ketua Eksekutif iaitu Datuk Alif Syukri Kamarzaman, dan yang kedua adalah Ketua Pegawai Eksekutif Datin Nur Syahidah binti Muhammad Rashid, iaitu isteri kepada Datuk Alif Syukri Kamarzaman. Pasukan pengurusan bagi syarikat DHerbs Healthy Sendirian Berhad iaitu DHerbs HQ, ejen ataupun stokis dia ada banyak daripada setiap negeri, iaitu dari negeri Selangor dia ada GMH dan Sayur Marketing. Seterusnya dari negeri Kedah dia ada TLK Advance. Bagi negeri Sembilan dia ada Wellcare, dan negeri Johor HQ dia adalah Perniagaan Herbs Seri Tanjung. Bagi negeri Melaka adalah Nadira Shopee. Pulau Pinang pula adalah WS Cosmetic. Seterusnya dari negeri Pahang adalah Nur Kasim. Dan seterusnya adalah dari negeri Perak, iaitu HQ ejen ataupun stokis dia adalah YS Marketing. Bagi negeri Sabah, dia Pemborong Asidik. Seterusnya Sarawak, dia punya HQ ejen ataupun stokis dia adalah Nurkiah Rich. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dia ada PT Widuri. Dan bagi negeri Terengganu ada SNA Marketing, dan akhir sekali adalah negeri Kelantan iaitu AS Rich Legacy. Profil korporat bagi syarikat DHerbs adalah pengarah urusan dia Datuk Alif Syukri Kamarzaman. Seterusnya nama syarikat yang didaftarkan merupakan DHerbs Healthy Sendirian Berhad. Alamat syarikat ini adalah di Petaling Jaya, Selangor. Nombor pendaftaran perniagaan dia adalah 971078-H. Taraf syarikat adalah Sendirian Berhad dan 100% Bumiputera. Dan ini dia nombor telefon dan fax serta email bagi syarikat DHerbs Healthy Sendirian Berhad. Akhir sekali, laman web bagi syarikat DHerbs untuk mengetahui produk-produk yang telah dipromosikan dan dikeluarkan oleh syarikat DHerbs Healthy Sendirian Berhad. Yang dijalankan oleh syarikat DHerbs adalah perniagaan berasaskan barang, iaitu barang kosmetik dan barang kesihatan. Syarikat DHerbs tidak menawarkan perkhidmatan. Antara jenis-jenis produk yang dikeluarkan oleh syarikat DHerbs adalah produk kesihatan umum, produk kesihatan lelaki, produk kesihatan wanita, produk kosmetik dan penjagaan, dan produk pelangsingan badan. Aktiviti perniagaan ini berasaskan proses pengeluaran, iaitu pemprosesan bahan mentah untuk menjadikan sebagai barang siap atau separuh siap. Syarikat DHerbs menjalankan aktiviti pengeluaran ini untuk memproseskan bahan mentah seperti herbs, buah-buahan dan bahan semula jadi kepada barang siap seperti produk kosmetik dan kesihatan. Syarikat DHerbs juga menjalankan aktiviti jual beli barang kosmetik dan kesihatan di seluruh negara melalui ejen jualan, stokis, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga melalui penjualan atas talian, iaitu secara online menggunakan app shopping seperti Lazada, Shopee, Mudah.com dan Lelo. Syarikat DHerbs telah menjalankan pelbagai aktiviti kebajikan melalui program tanggungjawab sosial korporat ini bersama pasukannya. Antaranya adalah melalui program Abang Terlajar Tolong. Syarikat DHerbs menjalankan aktiviti kebajikan semasa bulan Ramadan yang dapat meringankan bebanan golongan yang tidak berkemampuan.
Syarikat DIHEBS membantu golongan yang memerlukan pada bulan Ramadan yang sangat istimewa kerana syarikat DIHEBS akan menjalankan aktiviti kebajikan semasa bulan Ramadan supaya golongan ini dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Yang kedua, membantu orang yang mempunyai berat berlebihan melalui program akademik A-Comel. Syarikat DIHEBS menjalankan bantuan ini sebagai tanggungjawab sosial korporat untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah berat badan dan obesiti. Yang ketiga, penambahbaikan institusi keagamaan. Penambahbaikan institusi keagamaan iaitu surau. Beliau mengulurkan bantuan ke atas pembinaan, pengurusan dan pemeliharaan institusi keagamaan untuk kegunaan masyarakat. Yang keempat, bantuan peralatan hospital pada waktu COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memerlukan 200 ventilator tambahan bagi menampung ventilator yang sedia ada. Datuk Seri Alif Shukri bermurah hati memberi sumbangan RM30,000 untuk mendapatkan 200 ventilator tambahan khusus untuk pesakit COVID-19. Yang keenam, menjalankan projek Telaja Kasih untuk membantu golongan asnaf. Syarikat DIHEBS menjalankan aktiviti kebajikan iaitu projek Telaja Kasih yang bermotif untuk membantu golongan asnaf. Antara bantuan yang diserahkan pada hari tersebut adalah berupa bantuan perubatan miskin, bantuan modal fakir dan juga bantuan fisabilillah, permohonan karpet masjid. Dalam mencapai kejayaan dan gelaran sebagai jutawan muda ini, beliau telah melakukan pelbagai cara serta memikirkan cara pengurusan syarikat dengan strategik. Walaupun produk ini pun cetusnya fenomena, tetapi ia dijual dengan dipasarkan dengan harga yang rendah dan berkualiti. Syarikat DIHEBS merupakan peneraja dalam menghasilkan produk jus minuman kesihatan yang berkesan dengan menawarkan harga yang mampu milik dan berpatutan. Rangkaian produk kosmetik DIHEBS Healthy Sedia Berhad sudah dikenali di seluruh Malaysia bahkan di luar negara. Pengasasnya iaitu Datuk Alif Shukri merupakan usahawan muda yang sangat berjaya dan telah dianugerahkan darjat Datuk pada usia 25 tahun. Walaupun berasal dari kampung dan keluarga yang sangat susah, ini bukan satu penghalang untuk beliau berjaya. Hal ini demikian adalah kerana Datuk Alif Shukri juga mempunyai sifat yang berinisiatif dan bertanggungjawab. Beliau mempunyai semangat atau tabiat yang mampu menjalankan tanggungjawab tanpa diarah maupun dipaksa. Datuk Alif Shukri juga merupakan seorang ketua yang bertanggungjawab. Beliau telah membuka sebuah syarikat yang dinamakan Alif Herb Manufacturing Sedia Berhad di mana syarikat ini khusus untuk penghilangan produk kesihatan dan kecantikan. Ini bertujuan untuk memastikan tiada sebarang produk DIHEBS dijadikan produk tiruan dan memastikan semua pelanggan mendapat produk yang berkualiti serta terjamin keselamatannya. Seterusnya, hasil kajian ini didapati bahawa Datuk Alif Shukri mempunyai etika di mana beliau sedar bahawa semua bahan mentah untuk produknya haruslah terjamin dan kualiti yang terbaik. Perkara ini menjadikan produknya menjadi tarikan pelanggan bukan sahaja di Malaysia, malahan di Singapura dan Brunei juga. Sikap yang ditunjukkan oleh beliau wajar dicontohi oleh semua usahawan. Akhir sekali, hasil kajian seterusnya didapati bahawa beliau menggunakan strategi pengaruh di mana usahawan yang berjaya mempunyai kebolehan untuk mempengaruhi orang sekelilingnya melalui strategi ini. Usahawan dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan serta menjalinkan hubungan baik. Sebagai kesimpulan, sesebuah syarikat yang maju mestilah mempunyai asas strategi yang mantap dan fleksibel yang boleh digunakan untuk produktiviti dalam syarikat. Seperti apa yang kita ketahui, perusahaan strategi setiap satu proses, penyusunan dan pengawalan terhadap sumber-sumber organisasi untuk mencapai misi dan visi organisasi. Sebagai contoh yang dikaji dari syarikat DIHEBS Sedia Berhad yang memerlukan pengurusan yang bagus dan mampu menjadi contoh kepada syarikat-syarikat yang baru ingin memilih diri dalam dunia korporat. Tegasnya di sini, menguruskan strategi merupakan perkara yang sangat penting bagi jangka masa yang lama supaya syarikat boleh bertahan lama dalam dunia korporat. Sekian, terima kasih. Bye.